Okey, kalau awak ingat balik, sebelum ni kita dah belajar tentang homeostasis dalam manusia. Okey. So, apa homeostasis? Cikgu buat ulang kaji balik. Okey, mungkin ada yang dah tak ingat sebab dah seminggu kan awak belajar. Okey, homeostasis tu maksudnya pengekalan keadaan persekitaran dalam organisma, dalam badan organisma supaya kekal stabil dan seimbang. Maksud keadaan persekitaran tu contohnya macam kandungan air, suhu badan, nilai pH dan tekanan darah. Jadi homeostasis ni maksudnya dia nak mengekalkan suhu badan yang kita perlukan, kandungan air yang badan kita perlukan. Dia akan sentiasa kekalkan supaya sentiasa berada dalam keadaan yang seimbang lah dan terkawal. Jadi hari ni kita akan masuk homeostasis dalam haiwan. Homeostasis dalam haiwan. Untuk pengetahuan awak, homeostasis ni pun berlaku juga dalam haiwan dan tumbuhan. Tapi haiwan, contohnya macam kucing dan anjing, dia tak ada kelenjar peluh kan? Kecuali di tapak kaki. Jadi macam mana haiwan seperti kucing dan anjing ni dia melakukan homeostasis dalam badan dia? Kalau kita tengok kucing, kalau awak tengok kucing, dia suka jilat bulu kat badan dia kan? Sebab apa? Mungkin awak ingat dia nak bersihkan badan dia. Tapi sebenarnya dia jilat jilat bulu dekat badan dia tu supaya suhu badan dia berkurang. Bila dia jilat bulu badan dia, air tu dia akan menyejat. Bila air menyejat, dia akan keluarkan sekali haba dalam badan. So dia punya badan dia akan kekal sejuk lah. Suhu badan dia akan kekal normal lah. Kalau anjing pula, kita tengok dia suka jeli lidah kan anjing. Mungkin awak ingat dia jeli lidah tu sebab dia dahaga. Ada yang cikgu tanya, dia cakap sebab anjing tu dahaga. Tapi sebenarnya anjing dia jelikan lidah dia tu supaya suhu badan dia berkurang. Jadi bila anjing ni dia jelikan lidah dia tu, air liur dia akan jadi banyak kan. Bila air liur dia banyak, angin, bila dia bernafas tu akan ada angin kan. Jadi angin tu dia akan menyejukkan air liur tu, dan seterusnya dekat lidah pun ada banyak salur darah. Jadi bila air liur sejuk, salur darah pun akan sejuk, darah pun akan jadi sejuk. Jadi darah tu dia akan mengalir semula dalam badan anjing tu. Dia secara automatik suhu badan anjing tu dia akan berkurang. Sebab itulah anjing dia dia selalu jeli lidah. Kalau awak tengok sebenarnya sebab dia nak supaya suhu badan dia berkurang. Itu dia melakukan proses homeostasis lah. Kalau manusia bila sejuk, bulu roma kita akan tegak kan untuk memerangkap haba supaya haba dalam badan kita tak keluar. Jadi sama juga macam kucing dengan anjing, bila cuaca sejuk, bulu badan dia tu akan menegak supaya haba tu terperangkap lah, tak akan keluar ke persekitaran. Jadi ini cara anjing dengan kucing melakukan homeostasis. Kita tengok pula macam mana haiwan reptilia pula dia melakukan homeostasis. Haiwan reptilia ni contohnya macam cicak, dia punya suhu badan dia dipengaruhi oleh suhu persekitaran. Maksudnya kalau suhu persekitaran sejuk, suhu badan dia pun akan sejuk. Kalau suhu persekitaran panas, suhu badan dia pun akan panas. Dia tak macam kita manusia. Manusia bila cuaca panas, badan kita akan kekalkan suhu tu supaya normal kan, supaya suhu kita akan normal, jadi dia akan turunkan suhu badan kita. Tapi cicak tak, dia ikut suhu persekitaran. Jadi apa yang dia buat? Kalau persekitaran sejuk, dia punya aktiviti badan dia akan jadi perlahan. Kalau awak tengok cicak kan waktu malam, nampak tak
cicak kalau waktu malam kita susah nak jumpa dia. Kalau waktu siang kita nampak dia berlari sana, berlari sini kan, tapi waktu malam susah nak nampak sebab dia memperlahankan aktiviti badan dia. Otot dia pun berfungsi pada kadar yang perlahan dan pergerakan dia pun jadi perlahan. Jadi kadar metabolisme badan dia pun rendah. Okay, kadar metabolisme ni apa? Kadar metabolisme ni sebenarnya jumlah kalori yang dibakar untuk badan mengekalkan fungsi dan nyawa. Jadi waktu persekitaran yang sejuk, cicak ni dia punya kadar metabolisme dia akan rendah. Jadi suhu badan dia pun menurun. Sebab kalau kadar metabolisme tinggi ataupun cepat, suhu badan akan meningkat. Tapi sebab dia nak suhu badan dia menurun, jadi kadar metabolisme pun akan jadi rendah lah pada persekitaran yang sejuk. Kalau persekitaran yang panas pula, cicak dia punya jantung dia akan berdegup dengan lebih cepat. Pergerakan dia pun jadi lebih pantas. Sebab tu kalau kita tengok waktu siang, cicak dia punya sekelip mata dia lari kan. Kalau kita kacau dia, kita nampak dia kan, dia laju dia jalan. Sebab waktu siang memang dia punya kadar metabolisme dia cepat dan suhu badan dia pun meningkat. Jadi ini perbezaan haiwan reptilia dengan kucing dengan anjing tadi. Sebab haiwan reptilia ni dia punya suhu badan dia ikut suhu persekitaran. Jadi homeostasis dalam badan dia pun dia akan untuk mengekalkan suhu badan dia ataupun tekanan darah dia kan bersama dengan persekitaran dia. Okey, kita tengok pula bagaimanakah siput babi dan lebah mengekalkan homeostasis terhadap peningkatan suhu persekitaran. Kita tengok dulu siput babi. Tahu kan siput babi atau bahasa Inggerisnya snail. Siput babi ni dia sentiasa mengalami kehilangan air yang banyak. Melalui penyejatan air dekat permukaan kulit dia. Sebab tu kalau awak tengok siput babi, dia punya kulit dia berlendir. Kalau kita tengok betul-betul, siput babi punya kulit ni dia ada banyak lendir. Sebab dia menghasilkan bendalir tu untuk dia mengurangkan penyejatan air dalam badan dia. Dan dia pun kita selalu jumpa dekat tempat yang lembap kan, contoh dekat kolam. Jadi dia cari tempat yang lembap supaya dia dapat mengurangkan penyejatan air. Dia memang secara semula jadi dia memang akan mengalami kehilangan banyak air melalui permukaan kulit. Jadi itulah cara dia untuk melakukan homeostasis. Jadi maksudnya dia akan menghasilkan bendalir yang banyak pada kulit dia supaya dia tak hilang banyak air. Kalau dia kehilangan banyak air, dia dapat ganti baliklah air yang hilang tu. Kalau lebah pula, lebah ni dia ada lapisan kulit yang berliling. Berliling. Kalau awak tengok kat luar ni, cikgu tunjukkan. Ni gambar lebah. Kalau kat sini kita tengok dia permukaan dia berliling. Dan dia mengalami kehilangan wap air melalui spiracle. Ni spiracle dekat bawah badan dia ni ada spiracle. Spiracle ni sebenarnya dia adalah macam lubang angin tau. Dia membantu untuk sistem pernafasan. Sistem pernafasan sebab serangga dia tak ada hidung kan. Dia tak ada hidung. Jadi dia bernafas melalui inilah spiracle ni. Spiracle ni dia akan terbuka supaya udara masuk dan terus masuk ke trakea, sistem trakea ni. Jadi spiracle ni adalah dia macam lubang angin lah. Kalau kita cakap bahasa mudah dia adalah bukaan di bawah permukaan haiwan tu yang berfungsi sebagai lubang udara. Lubang angin dah, lubang udara. Berfungsi sebagai lubang udara atau jalan masuk udara untuk sistem pernafasan. Jadi apa yang berlaku? Lebah dia akan tutup spiracle ni. Tadi cikgu cakap spiracle ni adalah lubang kan, bukaan kan bawah permukaan kulit kan. Jadi dia akan tutup spiracle ni untuk mengurangkan kehilangan air.
sekarang ni kita nak belajar pula homeostasis dalam tumbuhan. Okay, kalau awak tengok gambar yang cikgu tunjukkan ni, ni pokok pisang kan. Okay, ada perbezaan kalau awak tengok pada waktu ini gambar pokok pisang pada waktu tengah hari. Okay, dan yang sebelah kanan ni pada waktu petang. Okay, awak tengok kan, kalau waktu tengah hari kita tengok dia punya daun dia menggulung, dia ke bawah macam ni. Maksudnya dia menggulung. Okay, tapi kalau waktu petang dia buka daun dia. Nampak? Dia buka daun dia. Kenapa? Kenapa berlaku macam ni? Okay, sebab pada waktu tengah hari suhu panas. Okay, jadi dia menggulung. Okay, pokok pisang ni dia gulung lidah. Sorry. Daripada ada cahaya matahari. Sebenarnya sebab apa? Sebab pokok pisang ni dia menggulung daunnya sebab dia nak kurangkan kehilangan air. Okey, kalau suhu panas, ada penyejatan air akan meningkat kan. Jadi dia gulungkan daun dia tu untuk mengurangkan kehilangan air. Okey, tapi pada waktu petang dia buka daun dia tu supaya dia dapat menghilangkan lebih banyak air. Okey, sebab tumbuhan ni sebenarnya dia tak memerlukan banyak air untuk melakukan proses dalam tumbuhan. Okay, nanti kita tengok. Okay, jadi dalam untuk homeostasis dalam tumbuhan ni, air dia lebih kepada untuk mengekalkan kandungan air lah. Mengekalkan kandungan air. Jadi air dalam tumbuhan biasanya dia akan hilang melalui proses yang kita panggil transpirasi. Okay, apa tu proses transpirasi? Okay, transpirasi ni dia adalah proses pergerakan air lah. Okay, bahasa mudahnya proses pergerakan air. Okay, melalui melalui penyejatan air. Okay, dari bahagian yang terdedah seperti daun, batang dan bunga. Okay, maksudnya proses kehilangan air lah, kehilangan air daripada tumbuhan dalam bentuk wap air. Okay, dalam proses transpirasi, air akan hilang daripada daun dalam bentuk wap air ke persekitaran melalui stoma. Awak dah belajar sebelum ni. Salah satu struktur dalam sel tumbuhan adalah stoma kan. Jadi semasa proses transpirasi ni dia adalah proses penyejatan air lah. Penyejatan air sebab tumbuhan dia tak perlukan banyak air. Dalam tumbuhan dia tak perlukan banyak air. Jadi air yang ada dalam tumbuhan tu dia akan keluarkan. Air yang dia tak perlukan tu dia akan keluarkan dalam bentuk wap air. Melalui proses transpirasi. Dan struktur sel yang terlibat tu adalah stoma. Maksudnya air yang keluar tu adalah melalui stoma. Jadi hal ini melibatkan sistem pengangkutan dalam tumbuhan lah. Jadi apa yang berlaku semasa proses transpirasi, proses transpirasi ni dia akan membantu pengangkutan air dari akar ke daun. Maksudnya daripada akar tumbuhan dia akan menyerap air dan mineral dari tanah. Kemudian proses transpirasi yang berlaku pada daun tu dia akan mengeluarkan air daripada bahagian batang tu dalam bentuk wap air. Sebab proses tu dia akan menghasilkan daya lah yang menarik air tu keluar daripada tumbuhan tu dalam bentuk wap air. Jadi daripada akar tadi air akan masuk ke batang dan kemudian air yang ada dalam batang tumbuhan ni dia akan keluar melalui stoma pada daun tumbuhan tu dalam bentuk wap air. Jadi proses transpirasi ni dia akan menyejukkan tumbuhan tu pada hari panas. Sebab bila air tersejat, maksudnya dia akan keluarkan sekali lah haba. Dia akan mengurangkan suhu pula. Dia akan mengurangkan mengurangkan suhu tumbuhan tu. Jadi
air yang tersejat tu dia akan menunjukkan tumbuhan tu pada hari panas lah. Okey. Okay, kalau awak tengok sini kan, cakap kira-kira 90% air yang diserap oleh akar tumbuhan akan hilang melalui proses transpirasi. Okay, sebab tumbuhan ni dia memang tak perlukan banyak air untuk melakukan proses proses dalam tumbuhan tu. Dia cuma perlukan air yang sedikit sahaja. Dia perlukan air, tapi dia tak perlukan banyak macam kita manusia lah. Jadi air yang dia tak perlukan tu dia akan keluarkan melalui proses transpirasi. Kalau macam kita manusia, kita keluarkan melalui urine kita kan, melalui air penghasilan air kencing kita. Tapi kalau tumbuhan, dia akan air yang ada dalam tumbuhan tu dia akan tersejat dan akan keluar dalam bentuk wap air. Okay, sebab tu kalau awak perasan, kalau tempat tu banyak pokok kan, banyak pokok, kita akan rasa sejuk, betul tak? Kalau kita pergi kat hutan, kita akan rasa suasana kat situ sejuk je, sebab kita tak nampak sebenarnya dia ada penyejatan air, ada banyak wap air dekat situ. Jadi suhu persekitaran pun akan jadi sejuk lah, sebab ada wap air ni, faham? Jadi apa yang berlaku, stoma ni, sebelum ni awak dah belajar kan, dalam sel tumbuhan, ada sel pengawal, yang mengawal, fungsi dia mengawal pembukaan dan penutupan stoma. Jadi kalau waktu siang, stoma akan terbuka untuk pertukaran gas, sebab pada waktu siang akan berlaku proses fotosintesis. Proses fotosintesis ni dia perlukan, awak dah belajar sebelum ni, proses fotosintesis dia perlukan gas karbon dioksida kan, dan dia akan bebaskan gas oksigen. Jadi dekat situ berlaku pertukaran gas. Jadi yang terlibat ni adalah stoma. Stoma tu akan terbuka. Jadi pada masa yang sama, kalau awak ingat balik, cikgu dah ajar masa proses fotosintesis tu, dia selain daripada oksigen, dia juga akan menghasilkan air. Jadi wap air ni lah yang cikgu bagi tahu ni, wap air ni lah yang akan hilang daripada daun tu melalui stoma, dan ini akan meningkatkan kadar penyerapan air oleh akar. Sebab apa? Sebab bila dia hilang air tu, dia akan ganti balik air yang hilang. Jadi akar akan serap semula air. Dia akan serap semula air. Kemudian berlaku lagi proses kehilangan air tu, akar pun akan serap lagi air. Ini yang cikgu terangkan tadilah, pada waktu siang stoma akan terbuka supaya lebihan air tersejat daripada daun melalui proses transpirasi. Pada suhu yang terlalu tinggi pula, kalau tak hujan banyak hari, suhu pun akan jadi tinggi, so stoma akan tertutup supaya air yang tersejat tu dapat dikurangkan. Air yang tersejat daripada daun melalui proses transpirasi tu dapat dikurangkan. Jadi stoma ni akan tertutup. So sel pengawal ni lah yang akan mengawal, yang mengawal penutupan, pembukaan dan penutupan stoma. Akhir sekali cikgu nak terangkan apakah kepentingan homeostasis kepada manusia dan benda hidup. Jadi homeostasis ni dia akan menyediakan satu keadaan optimum dalam badan, supaya sel dapat menjalankan aktiviti metabolismenya dengan cekap. Keadaan optimum tu maksudnya keadaan yang sesuai. Keadaan tu adalah kandungan air, tekanan darah, nilai pH dalam badan dan suhu. Supaya jadi homeostasis ni dia akan menyediakan keadaan yang optimum lah, keadaan yang paling stabil, paling seimbang, supaya sel dalam badan kita dapat menjalankan aktiviti metabolismenya dengan cekap. Dalam sel badan kita akan berlaku tindak balas biokimia. Dan tindak balas biokimia ni dia dikawal oleh enzim. Apa tu enzim?
Okay, enzim ni dia adalah protein. Okay, mana enzim? Oh, sorry. Okay, enzim ni dia sebenarnya adalah protein, okay, yang berfungsi sebagai pemangkit, okay, untuk mempercepatkan tindak balas kimia dalam sel hidup. Okay, ni awak tak belajar lagi. Nanti bila awak masuk tingkatan 2 nanti awak akan belajar tentang sistem pencernaan semua tu. Okay, biasanya macam contoh dalam sistem pencernaan kan, makanan yang kita makan tu akan ditukar kepada bahan yang lebih ringkas ataupun nutrien supaya sel badan kita dapat serap. Jadi macam mana dia tukar makanan yang kita makan tu kepada nutrien? Jadi inilah yang membantunya enzim. Enzim ni dia akan mempercepatkan tindak balas kimia tu. Dia akan mempercepatkan penukaran, contohnya penukaran makanan kepada nutrien. Jadi enzim ni dia peka, dia sangat peka kepada perubahan persekitaran. Okay, maksudnya kalau suhu terlalu tinggi, dia akan boleh mempengaruhi aktiviti enzim tu. Jadi perubahan suhu tu sangat mempengaruhi aktiviti enzim tu. Jadi kalau enzim tu tak dihasilkan, okay, ataupun kalau suhu terlalu tinggi, mungkin enzim ni dia akan tak dapat menjalankan fungsi dia lah. Jadi sel hidup pun dia tak akan dapat tak akan dapat makanan ke apa ke kan, dia tak dapat melakukan fungsi dia. Okay, jadi kita manusia semua kita kena bersyukur lah sebab proses homeostasis ni akan menyebabkan persekitaran dalam badan kita dapat dikawal dan dikekalkan dalam keadaan yang seimbang dan stabil. Okay? Keadaan persekitaran dalam badan ni maksudnya kandungan air, suhu badan awak, okay, tekanan darah, nilai pH. Nilai pH tu maksudnya keasidan dan kealkalian. Badan kita pun tak boleh asid terlalu tinggi, tak boleh juga alkali terlalu tinggi. Okay, jadi semua tu dia kena terkawal. Dia ada julat normal dia. Jadi proses homeostasis inilah yang akan mengekalkan keadaan persekitaran dalam badan kita tu supaya contohnya bila awak demam, suhu badan awak akan meningkat kan. Jadi badan bila melakukan proses homeostasis ni dia boleh menurunkan suhu badan kita. Sama juga macam pokok. Kalau suhu panas, macam mana dia melakukan homeostasis supaya dia dapat kekal berada dalam julat yang normal. Okay, jadi sampai di sini je bab 3. Okay, kelas seterusnya cikgu akan sambung bab 4. Okay, dan kelas seterusnya adalah di kelas. Okay, bukan lagi di alam maya. Di sekolah. Ya, di sekolah.